agenda satu slide bukan macam tu. Minta maaf saya lupa tadi dia minta saya saya rekod, saya lupa pula rekod. Okey. Yang pertama adalah apakah itu sistem ISMS? Okey, ini adalah maklumat ataupun butiran mengenai sistem ISMS. Sistem ISMS atau kita panggil dalam bahasa Melayu adalah Sistem Pengurusan Industri dan Masyarakat, merupakan platform pengurusan jaringan industri dan masyarakat bertujuan mengurus dan mentadbir segala aktiviti JIM yang dilakukan oleh kaki tangan UPM. Ini termasuk semua daripada pegawai akademik sebagai pelaksana. Ini juga termasuk menguruskan pengesahan kenaikan pangkat pegawai akademik untuk aktiviti berkaitan JIM. Selain itu juga, platform ini juga bertindak sebagai pusat senti untuk memantau serta menelaras sasaran dan pencapaian KPI dan juga PFA secara suku tahun dan tahunan. Okey, kita terus ke slide seterusnya adalah berkenaan akses pengguna. Siapa yang boleh akses sistem ISMS? Kita ada 3 peranan utama, iaitu uruseter JIM PTJ, ketua PTJ dan uruseter JIM PTJ. Yang bagi Prof, tuan-puan semua adalah antara mereka daripada 3 golongan peranan ini. Di sistem SMS sekarang, kita ada 7 modul, yang mana 5 dah siap, yang 2 lagi iaitu pada 5 dan 6, yang itu kita masih tengah dalam pembangunan. InsyaAllah kalau ikutkan team development, IDEC, kita akan guna pakai KPI, sistem KPI pada bulan 6. Iaitu untuk Q2 nantilah. Jadi kalau kita lihat sini, yang bertanda right itu mana mereka di kelompok peranan itu mempunyai akses. Sebagai contoh, semakan aktiviti, kita bagi role itu kepada uruseter JIM PTJ. Untuk makluman juga, kalau kita siapa yang familiar dengan IKIS lama, semakan aktiviti ni tidak wujud modul ini dulu. Dulu kita terus ke pengesahan di peringkat ketua PTJ. Jadi kita wujudkan semakan ini ada satu line sebelum kita serahkan kepada ketua PTJ, yang mana uruseter PTJ boleh semak dan mereka juga boleh return back the report kalau kata tak cukup ataupun tak lengkap. Kemudiannya pengesahan aktiviti kita letakkan di bawah ketua PTJ. Untuk cara aktiviti JIM ini adalah standard kita cari. Itu dua peranan utama tu, uruseter JIM dan ketua boleh. Manakala untuk kenaikan pangkat, iaitu pengesahan kenaikan pangkat, yang ini modul khas yang kita baru wujudkan. Ini memang kita bagi kepada uruseter JIM lah, yang ini terutama kepada Senat dan UCC untuk mereka melaksanakan semakan bagi projek-projek yang didaftarkan melalui sistem iStaff, adakah ia layak untuk kriteria minimum kenaikan pangkat. Siapa yang hadir pagi tadi, kita ada expensive sedikit kriteria minimum kenaikan pangkat, dan seterusnya apabila kita dah sahkan UCTC Senat sahkan, kita akan supply the dokumen ataupun supply the information kepada pendaftar. Untuk 5 dan 6, dulu kita hanya ada KPI pencapaian saja, mana masing-masing lihat pencapaian masing-masing. Tapi kita ada wujud satu lagi modul sasaran, yang mana kami di peringkat TNC JIM berdasarkan input daripada PTJ, iaitu nombor staff, nombor jabatan, nombor lab, kita akan calculate melalui sistem berdasarkan formula dan kita akan dapat sasaran lah. Yang ini kita tengah develop. Yang pencapaian yang ini seperti biasa, semua role boleh. Manakala yang terakhir iaitu pengiktirafan JIM, yang ini memang kita bagi direct kepada ketua PTJ dan uruseter JIM PTJ. Tiada semakan, dia cuma terus satu level saja untuk pengesahan. Okey. Ini saya rasa saya perlu menerangkan sebab ada kalangan uruseter kita masih baru, ketua PTJ pun masih baru. Bagaimana ketua PTJ dan uruseter JIM PTJ itu dipilih ataupun dilantik, ataupun bagaimana, apakah syarat-syarat dia lah. Okey, untuk ketua PTJ, setiap PTJ diberikan 2 ketua PTJ yang terdiri pada 1 iaitu ahli JKJIM dan ketua PTJ 2 adalah ahli pengurusan PTJ. Kenapa ada 2? Okay, saya mengambil contoh kalau projek itu didaftarkan oleh ketua PTJ 1, iaitu contohlah saya ambil Dr. Akmal. Dr. Akmal daftarkan projek di iStaff, dia tak boleh dasarkan diri sendiri. So that's why kena ada satu lagi ketua PTJ kedua untuk mengesahkan projek ketua PTJ 1. Tapi by default everything yang academician dan akademik akan ke ketua PTJ 1 lah. Ketua PTJ 2 ni mostly dia hanya sahkan untuk ketua PTJ 1 punya projek. Untuk uruseter JIM PTJ pula, setakat ini memang kami praktiskan dua uruseter JIM PTJ
yang kami rasakan seharusnya ada dua lah, satu di level PNP, satu lagi di level pelaksana. Tapi kami faham ada setengah PTJ yang besar, contoh macam engineering, mereka request ada 5 urus setia. Ada masalah yang tu sebab dulu ada isu bagi kami sebab dia hanya ada level pengesahan tu ada satu saja. So kami risau the control of the data lah. Tapi bila kita dah ada 2, semakan dan juga pengesahan, kita concern yang 4 yang pengesahan last kali tu tak ada masalah. So semakan tu boleh ramai orang buat. So dengan ini saya menggalakkan kalau kata PTJ itu besar dan keperluan dia lebih daripada 2 untuk membantu pengesahan, boleh email pada saya secara rasmi lah. Secara rasmi melalui ahli JKG ke ataupun ketua PTJ menambah urus setia bagi tujuan semakan di sistem ICMS. So hantar email pada saya dan kepada ketua pentadbiran dan kita akan uruskan surat makluman pelantikan dan juga pendaftaran di sistem ICMS. Yang ini saya officially cakap selama ni kita memang praktis 2 saja. So mana PTJ seperti medik, seperti engineering dah praktis 5 orang. Mana-mana yang perlu lebih 2 atau keperluan PTJ itu sendiri tak ada masalah untuk menambah. Okey. Okey, kita nak terus masuk ke ICMS. Untuk masuk ICMS, kita buat masa sekarang, masing-masing kena type dekat address tu ya, jangan Google, jangan Google dulu. Jangan Google ICMS UPM, memang takkan jumpa. Yang ini memang saya baru tadi discuss dengan Edek, kenapa tak jumpa, mungkin dia tak register dengan Google ke apa itu kita tak tahulah, tapi itu kita akan discuss semula. Kita mohon nak access tu, bookmark siap-siap. icms.upm.my, bookmark terus. Supaya next time kita nak type kat atas tu dah ada. So, type icms.upm.edu.my dan log masuk gunakan UPM ID dan semak peranan. Kalau siapa-siapa nak masuk sekarang pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya, seperti saya mention mula tadi, untuk pengurusan gym ni dia tak ada banyak level. Dia memang direct level seperti IT sebelum ni, cuma dia ada 2. Dia punya proses tu very kejap kalau saya explain pun. Cuma kita ambil masa siapa-siapa di sekarang ni, siapa yang ada kesukaran untuk SMS, even though dia dah ada pelantikan. Boleh bagi tahu kat chat, nanti staff saya, Puan Syahira atau Puan Salina akan ambil nama dan kita akan semak dekat SMS sebab kita sampai semalam ataupun sampai pagi tadi, mana-mana urus setia yang memaklumkan kepada kami ada perubahan, ada pertukaran, kami dah kemaskini di SMS supaya masing-masing boleh akses mulai petang ini. Okey? Okey, seterusnya. Ini it's not prototype, tapi ini memang betul yang kita akan ubah sikit ni, tapi ini buat masa sekarang macam ni. Bila kita login ICMS, kita akan nampak ini adalah mula-mula kita login page, kita akan nampak ni direct. Apa yang kita nampak, yang belah kiri tu modul tu jangan risau, ini adalah modul di bawah gym. Sebab saya masih tak ada, kita masih ada satu lagi function yang kita tak wujudkan yang mana kami boleh tukar as a role lain supaya kami boleh tengok view. So masa saya tengok, kalau kata dia adalah urus setia, dia akan nampak modul tu ada nampak industri 2.0, community 2.0 dengan carian gym saja. Dia tak nampak yang lain-lain tu lah. Dia takkan nampak kenaikan pangkat tu lah, macam saya mention di awal tadi, ada right, ada pangkah tu. So apa yang saya perlukan masing-masing nanti semak betul tak dekat atas ni, dekat butiran pengguna tu betul tak nama peranan masing-masing, urus setia apa, urus setia TNC Gym, urus setia PTJ ke ketua PTJ. Yang itu penting lah, kalau tidak nanti kita tak boleh proceed untuk buat apa-apa tindakan. Okey, ada satu lagi features yang fakta dan angka ini, yang ni masih kami dalam tweak sebab kita dah test Jumaat lepas untuk kita paparkan facts and figures lah, facts and figures secara kumulatif berapa banyak projek mengikut kategori industri dan juga kategori di bawah komuniti lah. Adalah kalau kita boleh tengok tu, kita boleh tengok sendiri. Numbers tu dia akan divide by certain kategori supaya kita boleh lihat performa PTJ dari segi jumlah projek berapa. Bukan KPI ya, ini just a facts and figure. KPI kita cerita lain. Untuk kita, ini di luar KPI. Kita ambil input-input luar KPI, kita jadikan dia facts and figure. Okey. Seterusnya saya akan pergi ke modul semakan dulu, yang ini untuk urus setia. Okey. Apa yang urus setia perlu buat dulu adalah bila di kiri tu, kalau perasan memang ada semakan kan? Klik semakan mengikut aktiviti gym. Contoh kalau nak ambil semakan industri, klik semakan yang bawah industri. Kalau nak community, ambil semakan di bawah community.
So bila dah klik tu, dia akan keluar dikeluarkan jadual. Okey. Di dalam page ini, kita ada dua menu, tapi yang ni lah, dua menu yang atas tu kita perasan senarai projek yang perlu disemak dan juga senarai projek yang telah disemak. Okey. So sekarang ni yang kita tengok ni adalah senarai projek yang perlu disemak, yang mana kita ada option untuk filter by tahun ataupun by nama ketua projek. Okey. Seterusnya, apa yang kita boleh lakukan, kita klik projek yang kita nak semak. So bila kita klik, kita akan keluar rumusan. Rumusan projek dia panjang lah sampai ke bawah. So kita klik projek yang hendak disemak, kita akan paparkan, sistem akan paparkan rumusan laporan projek dan kita sebagai usaha akan semak daripada nama projek sampai ke pendanaan di bawah. Dia panjang sikit lah. Okay. After that, bawah sekali ada tindakan yang perlu kita ambil sebagai usaha. So kalau kita berpuas hati dan kita rasa laporan yang dimajukan oleh user adalah lengkap, kita tik lengkap. If kita rasa ada dokumen tercicir, ada dokumen tidak lengkap, ada yang mungkin salah sedikit yang perlu diperbaiki, kita pilih tidak lengkap dan kita masukkan ulasan. Selepas tu kita macam mana pun kita kena pilih menu hantar untuk proses pengesahan. Okey, bila kita hantar akan ada dua lah, sama ada lengkap tak lengkap, bergantung kepada kita punya tindakan tadi. Kalau kita pilih lengkap, akan keluar pop-up, semakan telah berjadikan, laporan akan diberi kepada ketua PTJ untuk tindakan lanjut. Manakala kalau tidak lengkap, semakan mendapati laporan akan dipulangkan kepada ketua projek untuk tindakan lanjut. Okey, saya ada missing step kat sini. Lepas kita tekan hantar, kalau tidak lengkap, user ketua projek tu akan dapat email. Dia akan dapat email berserta ulasan dan juga bila mereka buka iStaff pagi-pagi tadi kan, kita nampak jadual tadi kan, status laporan mereka tu akan ada tulis tidak lengkap lah, laporan berapa tidak lengkap. So ada berserta dengan ulasan yang diinput oleh uruserta tadi. Okey, setelah kita semak, usaha semak, projek yang telah disemak tu akan berpindah ke sebelah, menu yang sebelah itu senarai projek yang telah disemak. Okey, tadi memang saya baru perasan bersama Encik Faiz dengan Puan Aida ada dua isu di sinilah. Satu, menu status tu ada dua, tidak lengkap dan tidak lengkap, tapi dia cuma appearkan yang lengkap. So jangan risaulah, itu saya dah beritahu kat Aida, dia akan betulkan yang tidak lengkap akan appear juga. Another thing yang kita perasan apabila kita hantar satu projek itu ada banyak report, kita sebagai urusetia, kita tak tahu projek itu adalah report berapa sebab kita tak boleh view dekat iStaff. So itu nanti tindakannya pada pihak IDEC, dia akan rename the file, rename dia nama projek tu bersama di belakang dia tulis laporan berapa lah. Contoh, seminar operating a cafe do's and don't, laporan 1. Kalau laporan 2, laporan 2. Iaitu yang dia, ini kita dah maklumkan pada pihak IDEC. Pak IDEC dah ambil maklum, dia akan betulkan, insyaAllah dalam minggu depan dah okey lah tu. Dah ada rename balik semualah. Dan juga yang status tu. Okey, selesai untuk part usaha untuk semakan. Okey, regardless jaringan industri atau jaringan komuniti, proses dia adalah sama. Dia memang direct through macam tu. Ada apa-apa pertanyaan daripada urusan? Atau saya dekat chat ada. Dekat chat, okey sebentar. Okey, Encik Fadil memang kita ada. Kita akan hantar email. Kita akan hantar email kepada ketua PTJ kalau kita return project. Kalau tiada tindakan. Tiada tindakan. Sistem macam tak alert tak. Setakat ni kita tak ada yang tu lah. Kita cuma alert kalau dia projek dia tak lengkap ataupun tidak diluluskan lah. Sebab itu adalah pada individu. Kalau mungkin dia rasa dia mungkin nak test-test, lepas tu dia kata tak apalah, at least nanti at the end of year saya hantar balik report yang penuh. Kita tak boleh halang yang tu tuan. Kalau dia hantar awal tu, kebiasaannya kalau saya explain pagi tadi memang macam tu, lecture dia ada banyak mood. Sama ada dia nak hantar awal ataupun dia nak hantar hujung. Tapi kalau dia tengok, okey, sikit je ni, tak apalah aku tunggu sampai hujung tahun, aku akan hantar hujung tahun terus banyaklah.
Okey, kedua Encik Syaril akan ada. Okey, saya dah sebut tadi ada akan email notifikasi ya. Apabila anda, okey. Ini untuk Rusita. Kita ada cuba nak discuss itu, tapi saya berpendapat takut banyak. Banyak banyak email dapat nanti. Risau part yang tu lah. Sebab kadang-kadang lecturer ni dia hantar, kadang-kadang dia error, kita takut yang dia kata yang dia error tu pun dia hantar juga, nanti you guys letak kat spam pula jadinya jadi benda lain. That's why kita neglect yang kita skip yang hantar ke ni lah, hantar ke email kepada urus setia lah. Kita risau part yang akan masuk ke spam nanti sebab banyak sangat email datang. Okey. Masa Akis ada email notifikasi yang pasal return tu yang tadi tindakan tu tak apa, nanti kami discuss balik yang tu. Kita ambil maklum yang ni sebab yang pasal tadi tindakan ni saya akan discuss balik semula dengan ni lah untuk fasa kedua nanti. Kalau ada apa-apa ni lah. Tapi yang kalau macam yang email tadi tu, is it necessary for urus setia nak dapat banyak email setiap kali orang hantar? Itu yang kami concern tu. Tak nak Cik Daham. Tak nak kan? Saya nak bilang daripada FK, cumanya saya nak tanya dalam sistem tu, kita boleh tengok tak senarai projek yang kita dah semak tapi kita return? Tu yang dia tulis tu, yang tidak lengkap tu, sepatutnya ada status tu. Status tu patutnya ada lengkap dan tidak lengkap. So dalam sistem kita boleh tengok lah yang mana kita dah semak tapi kita return kan? Boleh, lengkap kita proceed pada ketua PTJ, tidak lengkap memang kita return lah maksudnya. Cuma sekarang kalau perasan, masing-masing perasan tak ada yang lompong tarikh ni. Ini kerana kita enablekan tarikh semakan ni bermula 1 April. So before 1 April ni memang tak ada tarikh lah. Tapi semua dah lengkap lah maksudnya. So yang ini adalah start 1 April. Kita enablekan untuk tarikh semakan tu. So jangan risaulah. Yang kalau kata lengkap tu memang lengkap. Kalau okey. Cuma jangan terkejut bila kita tengok kenapa ada 40 page je, contohlah kan, sebab kita dah discuss dengan IDEC, kita tak nak heavy the loading, so kita ada cap of the pages number, tapi the project can be view bila kita filter banyak-banyak. Contohlah kita pilih 2017 akan tunjuk semua, tapi by default kita tunjuk 40 page saja supaya kita tak penatkan loading. Tapi benda tu semua ada, sampai 2014 pun ada, masih ada lagi projek dalam ni. Okey, ada lagi tak dari urus setia sebelum saya move kepada ketua PTJ? Tak ada Alright, okey. Seterusnya adalah untuk ketua PTJ 1 dan ketua PTJ 2. Sama seperti urus setia tadi, kita sebagai ketua PTJ kita klik pengesahan, menu pengesahan sama ada di bawah industri ataupun di bawah komuniti, akan ke page yang ini. Sama juga ada 2 submenu, senarai projek yang perlu disahkan dan senarai projek yang telah disahkan. Untuk melaksanakan pengesahan, kita klik nama projek. Klik nama projek yang hendak disahkan, rumusan laporan projek akan dipaparkan dan kita sebagai ketua projek akan semaklah. Semak ke bawah, sampai kita jumpa ada tindakan. Proses sama, kita pilih lulus atau tidak lulus. Tindakan je, kalau lulus kita terus hantar, kalau tidak lulus kita letak kenyataan. Kenyataan apa yang tak cukup, dokumen tak cukup ataupun tidak mencapai bintang ke, dokumen yang dipaparkan tidak capai bintang ke, ataupun jumlah amount tak betul ke, macam itulah, sebab evidence dengan surat dokumen duit tak sama dengan jumlah yang dikatakan, itu role kita lah sebagai ketua PTJ, ataupun kalau di peringkat semakan urus setia pun dah nampak tu, alhamdulillah lagi mudah ketua PTJ, just tekan lulus. Okey, sama juga tadi, pengesahan telah berjaya kalau kita tekan lulus, pop-up sekiranya tidak lengkap, tidak apa-apa, dia akan return back kepada ketua PTJ. Okey, berbeza dengan sebelum ni, bila kita lulus hanya ketua PTJ dapat, kali ni kita buat ahli projek juga akan dapat bila projek itu lulus. Makluman kelulusan tu akan ke ahli projek jugalah. Supaya dia aware projek yang itu dah daftarkan lah. Kita cuma nak alertkan hanya projek itu dah daftar. Itu saja sebenarnya, sebab kita tak tahu kan sama ada bila ketua projek kita hantar semua, so kita enablekan yang tu untuk ahli projek aware, ketua projek kita dah hantar dah projek, industri atau komuniti untuk semakan dan pengesahan. Sama juga tadi, setelah projek
itu kita setelah lulus, dia akan transfer ke submenu yang sebelah, senarai projek yang telah disahkan. Saya silap tu. Senarai projek yang telah disahkan, bukan diluluskan. Okey. Setakat ni ada pertanyaan daripada Ketua PTJ? Urusan kita? Okey. Cik Diam, saya nak tanya, so sekiranya projek itu tak lulus kan, urus setia akan dapat ke? Urus setia tak, dia dapat ke Ketua PTJ terus sebab dia akan view dekat high staff. Bila dia klik dia punya menu, dia akan nampak ulasan dia lah. Sekiranya saya tak luluskan kan, atas sebab-sebab tertentu, so maknanya telah disimak oleh urus setia. Tapi Betul. kalau Ketua PTJ tak luluskan, so dia akan balik kepada Ketua Projek kan. Tapi Betul. adakah urus setia kita akan aware? Dia akan aware bila dia hantar semula je doktor. Kita tak minta CC lah, maksudnya CC email lah kan. Kita tak ada buat yang tu lah. Adakah keperluan benda ni? Dia tak tahulah masa tu Dia takkan tahu lah tu lah. Dia takkan tahu yang tu lah. Cuma dia boleh semak melalui ni lah, semakan table nantilah. Dia akan beritahu apa nak. Sebabnya saya rasa elok juga sekiranya ada dia tahu, sebabnya bila dia dah sampai kepada Ketua PTJ, maknanya urus setia telah semak. Tapi mungkin dekat Ketua PTJ aware bahawa ada kesilapan kemasukan data, dan kita nak urus setia kita tahulah kan bahawa yang dia dah semak tu mungkin tak lengkap dan sebagainya. Boleh, saya akan cuba tu, cuma kita perlu discuss siapa yang akan dapat lah, sebab kita contohnya urus setia tu kalau ramai, saya tak rasa 5 perlu dapat email kan. Itu kita akan parvisi lah, sama ada mungkin dia mana doktor macam berantai lah, siapa yang semak itu yang akan dapat balik lah kiranya. Alright, macam tu mungkin kita boleh discuss macam tu jugalah. Cik Ya, saya. Ya doktor. Okey, adakah apabila pensyarah menghantar projek, sama ada projek komuniti ataupun industri tu, adakah email notifikasi itu serentak dapat kepada urus setia dan juga Ketua PTJ? Tak, yang setakat ni memang kita return pada Ketua PTJ, notifikasi pun kepada Ketua PTJ, belum urus setia. Yang ni Dr. Juraina tadi memang cadangkan kalau boleh return back tu yang di level Ketua PTJ, CC pun dapat pada siapa yang menyemak pada asalnya. So kita akan cuba masukkan input tu lah. Saya cuma fikir begini, mungkin kalau pensyarah tu dah hantar projek, tapi yang tahu tu adalah urus setia dahulu. Apabila projek tu telah disemak, dia akan kata lulus, kata sah, hantar. Masa tu baru kami Ketua PTJ akan dapat notification. Adakah maksudnya yang itu saya rasa macam mana Pak Ida? Saya rasa saya tu kita ada memang kata bila tak terima doktor. Doktor maksud tak terima email notification yang telah disemak sehingga hari ini tadi ada satu tapi kosong di dalam tu. Mungkin itu pembangunan asal bila urus setia dah semak, urus setia dah semak, dia akan dapat Ketua PTJ akan dapat email. Maknanya projek ni telah disemak, mohon sahkan. Yang itu macam biasalah. Maknanya Ketua PTJ hanya akan terima setelah disemak oleh urus setia. Betul. Sebab kita ada buat dua level tu. Tapi yang sekarang ni yang macam Dr. Diana kerja minta kita yang mana yang Ketua PTJ tidak lulus tu patah balik ada satu sisi kepada urus setia yang menyemak lah. Betul juga yang tu. Kita nampaklah keperluan tu. Setakat petang ni saya tak terima apa-apa lagi lah daripada email daripada sistem kan. Puan Aida mohon ambil maklum ya, sebab kita test Jumaat itu pun ada isu dengan email ni, dia tak masuk langsung. Tapi saya bertanya tadi, dia kata dah okey. Tapi nanti Puan Aida mohon tengok balik ya, email-email ni macam tak sampai ni. Dia ada contoh kes Dr. Akmal tak dapat email notifikasi, mana mungkin email tu tak sampai lagi lah. Terima kasih Dr. Akmal. Idam. Ya saya. Saya nak tanya, kalau macam pop-up tadi tu, pop-up yang telah disahkan, apa tu yang tidak lengkap tu, kalau macam tidak lengkap tu, punya bukti-bukti dalam tu macam ni, pengesahan tidak dapat dilakukan, laporan akan dipulangkan kepada ketua projek untuk tindakan lanjut. Adakah pop-up ni memang standard ataupun kita yang akan boleh isi dalam dia? Oh bukan, yang ini adalah bila kita tekan hantar. Tekan hantar. Kita tekan hantar, dia akan kelompok ni alert pada urus setia dan Ketua PTJ lah, dia akan nampak okey dia dah tekan hantar. Macam kita buat staff tadi, bila kita tekan hantar kan ada keluar pop up, okey laporan telah dihantar. Okey, laporan telah dihantar tu betul, tapi untuk yang tidak lengkap tu
buktikan Tidak lengkap dia akan hantar kat email makluman projek tidak lengkap, dan juga sebagai user kita akan nampak dekat kita punya high staff laporan itu ada dia punya status lah. Kita ada few status yang kita tahulah yang belum dihantar, maksudnya belum terhantar. Sekejap lagi saya akan explain status tu. Ada page sebelum ni, nanti saya akan explain a little bit lah. Ada 6 status yang mana bila user tu nampak, dia faham lah status tu apa. Tapi dia tahu tak apa kesilapan dia bila laporan bila dia klik rumusan tu akan nampak ulasan. Ya. Kalau yang sebelum ni dekat ruangan pembetulan tu kita akan nyatakan apa benda yang dia tak dia lebih kurang macam tu. Sama bila kita klik contohnya laporan X nombor kan, laporan 1 tidak lengkap. Itu is clickable, dia akan keluar rumusan, di bawah dia ada tulis ulasan pembetulan dia apa. Okay, good. Okay, baik. Terima kasih. Sama. Okey, yang saya explain tadi, okey, ini adalah 6 status yang di high staff apabila tindakan semakan dan pengesahan berlaku di ICMS. So yang atas sekali tu memang berlaku di high staff saja, mana user tidak tekan hantar untuk tujuan semakan. Tu memang berlaku di high staff lagi lah. So yang kedua, bila dia dah hantar, dia akan dapat laporan X sedang disemak. So urusita tengah melaksanakan semakan. So bila urusita semakan dia kata tidak lengkap, dia akan return back dan di high staff akan keluar laporan 1 tadi tidak lengkap. Okey, lepas tu dia betulkan balik, dia hantar balik, dah semak, dan semak, lepas semak dia akan terus ke sedang disahkan oleh ketua PTJ. Mana laporan yang 1 tadi itulah bila dia dah betulkan. So bila ketua PTJ tengok, okey, dah bagus, semua dah okey, dah betul. So ketua PTJ klik lulus. So automatically dekat high staff akan tukar laporan 1 tadi telah disahkan. Manakala jika ketua PTJ masih beranggapan projek tersebut tidak cukup butiran, tidak cukup maklumat, dia akan klik tidak lulus dengan ulasan this high staff akan tukar laporan 1 tidak disahkan. So ketua PTJ bermaksud ketua PTJ telah menghantar kembali laporan X dengan status tidak lulus bersama ulasan. Ini adalah 6 status yang akan dipaparkan di high staff bila kita melaksanakan tindakan di ICMS. Okey? Okey, settle part semakan dan pengesahan aktiviti JIM. Yang seterusnya adalah pengesahan pengiktirafan JIM. Yang ini juga adalah direct seperti mana yang pengesahan di peringkat ketua PTJ. Yang ini tiada level semakan peringkat urusetia ya. Ini terus kepada ketua PTJ. So proses dia sama. Kita klik apa nama anugerah tu dan akan keluar rumusan macam ni. So tindakan yang perlu diambil sama ada lulus atau tidak lulus. So sekiranya tidak lulus akan ada keluar ulasan, kita tulis, kita hantar dan sama juga dia akan return back kepada ketua projek, owner pada pengiktirafan ni lah. Okey, dan dia akan transfer daripada yang perlu disemak kepada yang telah disemak. Okey. Saya dah habis dah semakan semua sebab yang ni mau kepada carian. Carian ni archive lah, archiving lah. Okey, kita kalau dulu kita ada carian induk JIM saya rasa. Saya tak sure nama dia. So sekarang ni kita ada 2 carian juga tapi kita cuma ada industri dan komoditi. So ikut pada kita tak klik mana satu. Kalau kita klik industri dia akan ke page ni. Saya dah semak tadi memang daripada 2014 dah ada data dalam ni. Cuma sekiranya masih kata dah check tak ada, boleh inilah, boleh maklumkan semula lah pada kami supaya kami bersemak sama ada memang data tertinggal ke macam mana ke. So any option can be choose daripada tahun sedang berjalan sampai ke projek pertanian dan kita cari. Dia tak semestinya semua field kena isi. So yang ni even kat pilihan tu dia banyak kan sebab kategori projek untuk industri ada 25. So kita pun boleh pilih kita nak lah. Cuma sedikit macam SDG kita tak boleh pilih lebih daripada satu. Kita hanya boleh pilih satu je. Satu SDG je lah. Kita tak boleh dua SDG dalam masa yang serentak. Okay. Untuk community pula, ini adalah field yang kita boleh cari dan kita boleh filter untuk kita cari rekod-rekod terdahulu. Okay. Berapa dah cepat ni?
Oh, setengah jam. Okey. Ada apa pertanyaan? Itu saya kira memang kejap sebab kita punya KPI belum siap lagi. Memang insyaAllah bulan 5 atau bulan 6 nanti kita akan panggil training untuk KPI lah. Tapi yang KPI pun saya rasa kalau tiada keperluan training kami akan hantar guideline sajalah sebab dia more kepada pemantauan untuk saya makan lah. Isu KPI ni sebenarnya ada data siapa yang ada experience. Kalau perasan di akhir selama data yang appear dekat sistem dengan data dibentangkan di dalam mana mesyuarat utama tak sama. Contohnya kita claim PTJ dah kata kita ada 100 projek tapi bila masuk dekat mesyuarat JKJIM ataupun mesyuarat mana-mana kita semakan daripada Senet hanya 50 projek saja. Kita nampak ada kekangan atau kekurangan di situlah. So insya-Allah nanti bila sistem tu nampak di dalam mesyuarat dan juga drive-nya adalah sama. Kita tak ada isu tu lah. Dan juga ada beberapa pengiraan KPI yang kita rasa 7 tahun tu ada kesilapan sebenarnya. Sebagai contoh bilangan user, bilangan staff lah, bilangan staff yang terlibat sebagai contoh. Kita ambil PTJ tu ada 20 orang tapi secara tahunan dia ada lebih daripada 20 orang. Which is tak boleh lah macam tu. Sedangkan kita punya OD is unique number. Satu staff satu number lah, bukannya kita boleh kira kok banyak kali dalam satu tahun. So itu nampak tu yang kita agak risau jugalah. That's why kita bertenang dulu. Takut nanti bila kami dah siap nanti kemungkinan akan berubah pada sasaran KPI tu, KPI yang staff tu lah sebab kita tak nampak lagi bila actual tu lah sebab kita tak pernah run manual. Bila kita nak tengok run nanti memang terus run auto lah, memang agak kerisauan nanti kita akan tengoklah sasaran tu mungkin kita ubahlah berdasarkan keperluan. Kenapa ya dalam senarai projek di rancangan je itu bila klik projek data dia tak keluar. Kosong saja file tu. Sebentar. Ni cari industri ke cari komuniti Puan Atira? Puan Atira cari apa? Komuniti ke industri? Industri. Oh, maksudnya page ni page putih Oh, tapi saya ada ni. Sekejap saya share. Ni saya search by tahun 2018. Semua projek ada. Bukan tu, bila kita klik tu kan, katakanlah kita klik salah satu projek bawah tu. Oh, butiran. Butiran tu. Ada ni? Ni ada, dekat saya tak ada pula ke? Sistem kita ni kadang-kadang dia hang-hang ke? Sekejap, saya tertekan. Okey, jangan tekan back atas. Saya ni tertekan back, kena back yang kat bawah, kembali yang bawah. Oh, masuk. Okey. Mungkin ni Puan Eda boleh tengok nanti. Nanti saya ni, sebab saya punya memang ni okey. Saya cuba test PTJ lah ya, Fakulti Pertanian ya. Puan Eda Fakulti Pertanian saya lupa dah. Betul. Okay, ini semua Fakulti Pertanian punya. Okay, saya tekan ni lah ya. Saya rasa mungkin view setia kot. View setia lah kot yang tu. Okay, tak apa saya ambil makluman tu. Nanti saya akan maklumkan. Alright. Cik Am. Ya saya. Kalau macam dulu waktu yang iCris dulu kita boleh ada data cockpit untuk kita tarik ataupun data-data yang kalau universiti nak tarik untuk buat pelaporan meeting ke apa ke kita boleh tarik. Kalau macam API ke? Data apa ni? Kena beritahu data apa ni? Data tu tujuan ni untuk apa? Data dia untuk maklumkan contohlah maklumkan kepada ketua PTJ jumlah jaringan yang dah dibuat oleh pensyarah-pensyarah kita. Oh, okey. Yang tu ada. Yang tu saya betul tadi dekat yang kat sini. Oh, saya terlepas satu. Saya masuk lambat terus. Mula-mula tadi saya betul ada info pemantauan. So kat sini ni saya buka as TNCG kami yang overall lah. Oh, so pun boleh buka kat ni
Boleh. Dia akan zoom in ke fakulti masing-masing. Cuma yang ni belum lagi finalize. Masih kita tengah tally check numbers tu supaya tally dengan apa kriteria dia. Adalah nanti, insyaAllah akan ada nanti. Sama dengan perincian ni yang saya mention tadi tu lah. Sebab industri ada 25 kategori, komuniti ada 16, so ada jugalah kita punya data-data tu kita akan terbitkan ikut PTJ. Okay lah. Kalau ada, okay lah. Cantik. Alright. Encik Ilham. Yes, saya. Yang ni tadi untuk urus setia boleh tengok ke info pemantauan tu? Sebab saya tengok dekat saya punya paparan tu macam tak ada. Ketekan utama dia, ke? yang utama. Ya. Dia keluar graf je. Yang industri dengan komuniti macam tu je. Dia keluar industri komuniti yang mana ya? Yang ni ke? Warna hijau biru tak? Dia macam catapai je. Dia keluar yang tu je. Itu high staff tu. ICMS saya buka tu. Lain ni. Sebab saya high staff memang kita buat yang ni je. Untuk ICMS yang ni. Kalau high staff je lain. High staff memang ada graph pie everything. Yang Sama, ni saya pun graph pie. graph pie. Saya Asmadi lagi bentuk. Sama graph pie juga. Tak apa. Sebab saya memang ada request daripada IDEX sebab kami tak boleh nampak you guys punya view. Memang kita nak minta kita boleh view as ketua PTJ, as usaha supaya kami boleh semak bersama sekiranya ada aduan lah. Tak apa, saya makluman sebab saya memang tak boleh nampak. Nanti saya akan bincang dengan Puan Aida lah yang tu. Okay. Memang Pak Urusita dia lah. Boleh ke ketua PTJ semak, tekan dekat utama tu nampak bentuk macam mana? Sama macam saya ataupun macam mana? Ya, saya nampak yang tu pie chart. Sama dengan pie chart. Okay. Alright. Okay, maknanya memang dekat situ lah. Ilham catapai. Alright. Okay, doktor. Cik Am punya ni special ni, dia punya ni. Tak ada. Bukan saya design ni sebab patutnya semua sama tu jadi pelik. Lain macam ni. Tak. Memang kita buat ni untuk semua orang sama. Ya. Ilham, saya punya tak ada apa-apa. Siapa tu? Diana FK. Tak apa, kalau kata nanti kita akan betulkan semua untuk roster PTJ dengan ketua PTJ lah supaya sama dengan kami lah. Cuma bezanya kami nampak overall, you guys akan nampak by PTJ. Okay, terima kasih. Sebab bila kita klik, saya. Sorry, saya nak tanya, saya nak macam flashback balik. Untuk bahagian semakan, urus setia kena semakkan dulu. Bermaksud, kalau selagi urus setia tak semak, ketua PTJ tak boleh sahkan, betul? Betul. Lepas tu kalau untuk yang pesyarah bila masukkan ni, urus setia akan dapat notifikasi tak? Akan dapat patutnya dapat notifikasi bila hantar tu. Mereka tekan hantar, urus setia dapat semakan, patutnya dapat. Tapi kita bincang tadi, nanya dia akan jadikan you email tu jadi spam sebab you akan dapat banyak notifikasi. Maksudnya untuk pelaporan pesyarah boleh submit bila-bila masa je kan, macam mana urus setia nak alert? Maksudnya urus setia buka sistem selalu. Kena maksudnya kena sentiasa buka sistem. Kena buka sistem selalu. Urus setia tak alert, maksudnya kena hari-hari buka lah untuk check itu up to you lah. Mungkin you nak buka hari Rabu, ambil middle day, ambil hari Rabu. Minggu sekali buka. Sebab kami dah ada notifikasi tu nak buat, tapi bila memikirkan jangan kita fikir institut kecil memang okey. Bayangkan kalau fakulti engineering. Okey, maksudnya berapa ramai dapat notifikasi tu. Maksudnya urus setia kena alert lah kan Cik Isyam. Corek apa? Allah sorry Cik Ilham. Tak apa. Puasa ni pening pula. Okey, faham. Okey. Alright, okay. Okay, saya nampak ada beberapa isu yang view sajalah ni sekarang ni. Okay, nanti kita akan semak dengan Puan Aida lah sebab view saya memang yang macam ni je lah. Alright, ada apa-apa lagi pertanyaan? Alhamdulillah kita kejap 40 minit je. Cik Ilham, untuk fakta dan angka kan, biasanya kalau sistem iCris, kita akan lihat tahun-tahun sebelumnya juga kan? Betul, patutnya ada tahun. Yang ni belum ada Belum. Saya rasa sebab yang ni memang diorang tengah betulkan lagi pasal numbers pun tak betul kan? Pasal numbers dia semua fix ni, memang diorang tengah betulkan. Okay. Cik Am ni sekadar idea lah untuk macam yang isu notification kalau ada pensyarah yang perlukan pengesahan ataupun semakan urus setia. Kalau ada kita create email khas untuk urus setia kita senang sikit, maksudnya email masuk dia tak bercampur. Ini idea tahun bila ni? Saya tahu dah lama dah dengan idea ni. Tak payah nak utarakan balik kami dah go through semua yang idea semua, email khas lah, apalah. Ada sebab kenapa kita tak bawa ada idea.
Oh, okey. So ID ni tak boleh pakai lah. Okey. Kita dah tahu dah, kita tahu dah. Wujudkan memang satu ID supaya boleh overrule ketua PTJ supaya ketua PTJ tak payah guna ID ketua PTJ. Itu kami dah dapat dah. Tapi akan menjawab dengan auditor nanti tak macam mana tu. Auditor tak allow. Dia kena ID tu memang unik untuk staff UPM. Tak boleh ID yang kita create. Okey. Okey, Cik Ilham saya nak tanya. Peranan ke satu je? Tak boleh tukar Peranan ada dua, OCT PTJ dengan ketua PTJ ni Dr. siapa? Dr. Diana bukan. Saya Faridah UCTC. Okey. Untuk UCTC, tak apalah. UCTC kita sembangkan Dian lah. Oh, tak sebab saya ada dua. Satu untuk urus dia PTJ, satu urus dia Okey. Tak apalah, saya dah explain kat Puan Kazama tadi. Untuk UCTC dengan Senet, sebab ada sebab kita bawa apa yang peranan daripada ICRIS. So bila kita buat peranan daripada ICRIS tu, dia ada overlap dengan peranan JIM. Ada salah satu tu lah. So kita tengah finalize sebab you guys nanti pun untuk kenaikan pangkat tu pun kita tengah fikir adakah semua orang kita nak bagi ataupun certain people saja untuk kenaikan pangkat punya sewakan. Yang tu kita akan perhalusi lah. That's why UCTC dengan Senet memang kalau perasan orang yang sama juga dekat ICRIS. Belum kita tak kemas kini lagi. Okey. Sebab dia ada isu kenaikan pangkat tu lah. Kenaikan pangkat tu kita nak tahu siapa yang akan responsible untuk buat semakan. Betul tak? Bukan semua orang kan? Betul. Alright. Okey. Cik Isyam, sorry saya lagi kisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa tu? Saya dulu ke? Okey, saya Cik cakap dulu. Saya Kamarul daripada HPPM. Cik Kamarul, ya saya. Ni kalau dia ada tak button, kalau kita tekan satu button tu dia boleh nampak report keseluruhan, sebab saya setiap kuarter tu saya ada buat pembentangan dengan pihak manajemen lah. Contoh kalau ni kawan Cik Yunus ni. kawan Cik Yunus ni. Ada nanti kat sini. Dia boleh tekan klik semua, kita boleh keluar dan kita boleh Boleh. The numbers is clickable akan keluar senarai. Okey. Kawan Cik Yunus. Ni geng-geng masuk lambat ni. Okey, maklum. Terima kasih. Okey, sama doktor. Yang siapa lagi nak tanya ni? Sorry, Cik Ilham nak tanya. Maksudnya saya urus setia vet. Kalau bagi urus setia dia hanya semakkan saja kan, dah tak boleh untuk nak daftar tapak pun bagi pensyarah kan? Betul tak? Daftar apa tadi? Maksudnya dulu macam sistem ICRIS lama, urus setia masih boleh daftar tapak bagi pihak pensyarah. Tapi untuk yang baru ni urus setia memang dah tak boleh langsung kan, hanya untuk semakkan saja, betul? Daftar tapak tu apa? Maksudnya untuk daftar tapak, untuk nak daftar tapak projek lah maksudnya. Oh tak, projek semua berlaku kat staff. Bukan berlaku kat SMS dah. Semua berlaku kat staff. Pensyarah kena buat sendiri juga kan macam mana pun kan? Betul. Okay, sebab staff tu semua kan, pengajaran, penyelidikan semua kat situ. Kalau dia orang bagi, kita boleh tengok semua benda. So tak bagilah. Okey. Ada lagi? Cik Ilham, saya dah cuba menu carian ni. Saya cuba paparkan untuk tahun 2021, tapi dia punya result dia daripada 2019, 2018. So ni masih dalam kemas kini ke apa? Fakulti mana tu? Reka bentuk. Industri ke komuniti tadi? Komuniti, kejap ya. Atau memang kena lengkapkan semua tak, dia memang kita buat satu-satu kan? Salah satu. Memang kita buat tu, kita tak nak bagi semua orang pening kepala lah, mana condition tu tak semua sama kan? 2015 ada, saya sort betul 12, 14, 15 kalau saya papa everything 100. Ada 16, 17. Saya rasa ni view view urus detail saja. Sebab saya tengok semua ada ni. Maksud saya dekat search tu, saya katakanlah saya ambil pilih 1 tahun saja. Okey. Contoh apa tadi? Ambil ocean apa tadi? Katakan 2020 tapi saya ambil 2020 still 2017 ada. Okey, saya faham ni. Ni Puan Atirah dia ada dah bagi aduan pada saya tu. Saya rasa ini mesti dia tengah betulkan lah. Yang ni Puan Atirah yang kita pilih tahun, dia keluar tahun lain tu Puan Atirah. Boleh terima kasih. Yang ni macam yang tadilah, dia masih belum tamat kan? Tapi dia tak, dia dah tamat ni, 17 ada. Tamat?
Contoh yang ni dia punya projek sampai 2021. Dah tamat dah ni. Oh, sebab tadi pilih apa 2020? Tadi saya pilih 2020. 2021 tadi. 2020 memang dia akan keluar lah sebab dia punya projek tamat 2021. Tapi yang ni sepatutnya tamat je keluar, tapi kita pilih tadi tu 2021. Oh, Tuan lupa dia ikut tarikh tamat. Sebab yang ni dia tunjuk walaupun projek tu, okey contohlah kita buat balik Contoh ni saya ambil dia kebentuk balik. Kebentuk tadi. Okey, saya pilih 2021 ya. Kalau kita check, contoh saya ambil contoh tadi, contoh projek ni kan. Ni, dia punya due date adalah pada 2021. Dia pegang due date. Oh, maksudnya dia pegang due date lah. Betul. Dia memang tamat, tarikh tamat. Tarikh tamat, okey. Masa mesti kena check satu-satu lah kalau perlu buat laporan. Ini memang yang carian ni memang sama macam carian sebelum ni, saya rasa memang dia pegang tarikh tamat. Okey. Okey. Faidah dah ambil maklum ada yang view dia tak nampak tu yang dia tak nampak yang tak sama dashboard tu. Pelik kat saya tu. Ya saya. Saya Juraina daripada Ayan tu. Ni saya nak maklum je lah untuk penambahbaikan untuk kita orang lah, untuk Ayan tu. Kalau klik dekat tahun selain daripada 2022 memang tak keluar langsung maklumat. Yang kat syarian ke? Syarian. Yang tahun selain 2022 dia listkan semualah. Listkan semua tahun. Listkan semua projek, sorry. Ya betul. Okay. Dia tak filter lah. Filter dia tak properly filter lah. Okay. Lagi? Yang tu je ke? Yang ni macam tadi juga ke? Tak juga. Contoh saya pegang ni, dia tak ada ni. Tarikh dia dari macam itu kat yang kata 1970, ingat tak? Saya kata tarikh semua dari 1970. Bila kita pilih paling current. Kosong dia. Dia paparkan semua. Okey. Tadi itu kan ada aduan tu saya beritahu dia paparkan semua tu. Lepas tu dia paparkan tarikh dari 1970. Dia macam ada certain data tu yang bila problem tau. Sebab macam dia tak berlaku pada semua. Tu yang nak kena tengok satu-satu tu. Okey. Kalau tadi apa tadi? Tadi diorang pilih 2022. Fakulti mana tadi Puan Juliana? Saya lupa dah. Dia kena spesifik. Ayan tu, Institute Nanoscience and Nanotechnology. Ion 2. Semua projek Nanoscience ni agaknya baru kan? Nanoscience. Semua projek 2022. Semua projek 2022. Cuba Puan Juliana klik. Dalam tu MT ke ada ADC? Semalam saya buat dengan Puan. ADC lah. Ya, tarikh dia memang sampai 2022 ke tarikh end project? Yang saya klik ni memang sampai sekejap saya cari yang lama-lama cari yang lama, tengok end project je. Saya rasa yang lama tu dia akan jadi kosong. Kami dah jumpa itu dengan masa saya buat saya makan dengan certain university lah. Projek lama tak nampak. Projek lama ni sebab takut ada yang tak matching kan. Yang satu ni 2013 tapi last kali dia tulis kat sini 31 bulan 12 2022. Oh, betul lah 2022 juga tu. Dia projek dia tak habis lagi kan, ongoing. Okey. Cuma maksudnya carian ni hanya akan memaparkan mengikut tarikh akhir dia. Betul. So kalau kita tak tahu tarikh akhir dia bila, kita lupa, memang tak dapat cari lah ya. So selalu kita ingat tarikh yang kita daftar. Saya buat projek tu tahun 2020 let's say kan. Selalu macam tu. Dia boleh lah kalau kata tu. Tapi second option dia kalau kita tahu nama pensyarah tu boleh juga Puan. Sebenarnya. Okey. Tak apa. Ni saya sebab yang ni memang kami memang ambil sebiji daripada yang function lama. Kami mungkin ada keperluan untuk buat dua jenis tahun mula dan tahun akhir. Nanti kita akan tengoklah. Kita ada option dua. Ada dua option lah. Kalau boleh buat tahun mula dan tahun habis projek. Nanti saya cuba discuss dulu dengan Puan Aidara sebab data dia cuma kita nak segregate data tu sajalah. Okey.
Tadi institut apa Nano? Dia dulu IMA. Dia dah tukar Nanoscience dan nanoteknologi. Kalau kat dalam ni kita pilih IMA. Nama lama. Boleh tukar tak? Masih nama lama Patut nak kena tukar ni. Institut Teknologi Maju. Nanti boleh tukar Kak Aida, tukar replace je. Takut nombor PTJ berbeza. Kena careful lah, nanti dia daftar nanti ada duplicate nanti. Isu yang kosong ni yang saya report tu masih berlaku kat certain universiti lah ni. Ini mungkin projek-projek lama ni. Sebab data tu kan takut ada yang tak lengkap ke, kena tengok satu-satu by projek tu. Okay. Kalau ada yang tu, mohon screenshot bagi saya supaya saya boleh hantar kepada IDEC. Boleh mana-mana data yang kosong tu supaya kita kena check case by case. Mungkin condition berbeza, bukannya semua orang sama. Nanti kita akan tengok lah yang tu. Boleh? Nanti yang itu tadi bagi contoh projek tu sebab saya klik-klik. Boleh nanti Puan Jana email saya. Okey, satu lagi Taman Pertanian Universiti pun dah tukar, Pusat Pertanian Putra. Nanti minta Amir Malun tukar tukar dia punya PTJ punya nama ya. Okey. Cik Idham, saya nak tanya, yang tadi dekat laporan tu kan, bahagian syariah tadi, dia keluar list tu ikut laporan aktiviti. Jadi kalau untuk yang akan datang ni, kalau dia dah masuk yang 2022 ni, adakah dia punya laporan syariah tu akan keluar ikut laporan aktiviti ataupun dia ikut rumah laporan? Ikut laporan. Kita laporan. Oh, maksudnya kita tak boleh tengok lah semua dalam, maksudnya kita kena klik satu-satu lah untuk tu. Dia bukan kisah satu, kita boleh nampak lah nombor tu yang paling lama, kita kena baca by number. Sebab kalau yang lama kan kita klik satu projek, dia keluar terus list kan semua kan. Yang ini kena klik setiap projek lah untuk baca. At the moment, saya boleh beritahu memang macam ni aturan dia, sebab memang tadi saya discuss dengan Puan Aida, sebab ni bukan berlaku dekat carian saja, berlaku dekat tempat lain juga. The best way memang kita Puan Aida cadang, dan saya pun rasa betul juga kalau nak cepat kita tulis nombor ID belakang tu dulu sebelum kita ubah dia punya design lah. Sebab by default memang kita buat macam ni dulu. Tapi jangan risau, benda ni bukan fix lah. Sebab benda tu data ada, kita cuma nak olahkan dan terbitkan dan viewkan dalam bentuk berbeza lah. Kita ambil input, memang kita aware yang betul macam tu. Mana kita klik nama projek, bawah tu ada report. Cuma yang tu kita buat masa sekarang, kita remain yang dulu, nanti kita akan tukar dalam fasa 2 nanti. Okey. Sebab itu bahagian KPI nanti nak tengok kan. KPI? Yalah, bila kita laporan, list laporan ni, kita akan tengok untuk KPI dia nanti, dia dah capai ke tak tercapai ke. Kan? Itu insyaAllah dia tu relate separate system tu two separate matters. Jangan risau, yang KPI tu ada benda lain nanti. Sebab memang kita sebab bila kita cari laporan ni, nanti kita nak tengok projek dia tu dah capai tahap mana. Dia kata dia dah masuk tapi laporannya ada satu. Jadi kita nak nilai kan benda tu. So kalau buat satu macam ni macam kita banyak lah kita kena bacanya. Itu yang memang saya nampak tadi lah, sebab masa dekat kalau kita nak tengok sepatutnya kita ada sort of, kita nampak history lah, senang cerita lah. History daripada laporan satu ke laporan terkini lah. Yang itu memang tu, tapi itulah sebab kita nak dahulukan, you guys boleh sahkan dulu, tak ada masalah. Yang benda-benda yang kita nak interface ni, it can be changeable, bukan fix macam sekarang. Kita boleh minta perubahan, tapi yang penting you guys boleh sahkan dulu, yang penting itu dulu untuk next process lah. Okay. Terima kasih. Saya rasa memang betul lah, Puan Aida, kita semak lah nanti minta hantar kes sebab kebanyakannya saya nak check memang lagi banyak lah pada saya. Minta urus setia mana yang ada jumpa error yang kosong tu, beritahu kat saya. Nanti saya akan forward pada Puan Aida lah. Memang isu ni mana kat check ni memang semua kat carian ni, kosong. Sebab itu memang kami dah jumpa tapi kami tak tahu puncanya. Ya kan, Puan Aida kata dah masuk kan, tapi masih berlaku, maknanya ada second reason lah kenapa masih kosong. Okay, ada apa pertanyaan lagi?
Berkaitan dengan email yang tadi saya nampak tadi siapa ya? Cik Yusli notifikasi pasal apa tu ya? Cik Yusli dengan bukan Cik Yusli. Mana tadi? Okey, kejap. Notifikasi tu nantilah insyaAllah kita cuba discuss tu lah, boleh tak kata semakan. Oh ni siapa? Cik Nazri Cik Nazri Yassin. Betul tak kata semakan dalam sistem supaya semakan boleh dibuat segera. Sebagai contoh kata letakkan fee yang memerlukan semakan. Oh okey, masuk Cik Nazri ni contoh kalau bintang nak tahu bintang tu kita sebagai ketua PTJ aware betul ke tak betul kita semak tu. Maksudnya macam tu kan Cik Nazri? Macam ni tak ada dah. Sebab dia tanya boleh tak letak kriteria semakan dalam sistem supaya semakan boleh dibuat segera. Sebagai contoh kata tapi kami ambil note nanti saya, sebab ini saya faham ni mungkin sebab dia nak mungkin mana-mana PTJ baru bila nak buat semakan tu ataupun urusan baru dia nak tahu betul tak betul dia semak ni lah. Okay. Dr. Diana masih problem ke? Ya, betul. Problem. Saya rasa dia punya atas tu kat nama tu sepatutnya bukan pegawai akademik kan dekat ID. Bukan. Sekejap saya cari nama doktor sekejap. Doktor ni email apa ya? Email DIYANA_UPM. Cik. Underscore UPM Sini Betul. Betul Betul. Tak wujud. Kenapa? Doktor ni nama penuh apa ya doktor? Diana binti Jamaluddin. Betul. Patutnya ada kat bawah ni. Maknanya doktor punya belum masuk lagi dah. Belum. Doktor masuk as a user biasa. Ya. Okey. Okey, dah ada. Dah ada. Okey, terima kasih. Alright. Okey, bagi saya ada apa lagi pertanyaan? Assalamualaikum Cik Idham. Saya Salam. Nabila. Okey, ya saya Puan Nabila Sedituran. Saya nak tanya 3 soalan. Oh, banyak. Okey, yang pertama, bila kita, kan ada senarai projek yang perlu disemak dengan tab senarai projek yang telah disemak. Okey, so bila kita dah tekan semak, kita tekan lengkap, dia akan automatik masuk dalam senarai projek yang telah disemak kan? Betul. Okey, so bila saya tekan yang senarai projek yang telah disemak, dekat bawah tu dia ada button hantar. Kena tekan masuk projek tu, masuk projek tu. Cik Idham tekan projek tu. Oh, tekan projek, okey. Tak, yang senarai projek yang telah disemak. Okey, sekejap Contoh ya. Okey. Contoh ni lah ya. Okey. Scroll bawah. Oh, ada lagi sekali. Ni apa dia Cik Idham? Okey. Ini memang teknikal problem ni. Faidah nanti disable hantar ni, kembalikan saja dia. Boleh? Faidah? Okey, soalan kedua. Bila kita semak dan kita reject untuk pembetulan, kan kita ada tulis ulasan kan? Ulasan tu boleh tak kita appear dalam sistem? Dia akan appear dekat iStaff. User akan nampak. Kita tak boleh. Kalau kita usaha tak boleh tengok dekat kan Cik Idham tekan tadi yang ada button hantar. Bukan. Dia macam ni. Dekat sini, kalau perasan dia ada 2 kan? Betul option? Yang tidak lengkap ni tak appear. Status yang sepatutnya dia masuk dalam list. Mana kita tidak lengkap tu, bila kita klik ni, bawah dia patut ada ulasan. Perasan tak? Kalau kita tidak lengkap, dia ada ulasan. Jadi kalau tak lengkap, dia akan tulis ulasan ke? Betul. Kalau tidak lengkap, patut ada ulasan. Oh.
Oh. Kepanjang O je kena. Serentak pula tu. Okey, soalan ketiga. Tadi saya dah cuba untuk semak. Lepas tu saya tekan legap. Lepas tu kami semua usia 5 orang dapat email notifikasi daripada sistem. Betul? Memang macam tu ke? Betul. Kalau dah disemak memang dapat. Oh, so maksudnya usia dia akan dapat notification bila kita dah semak je? Betul. Dan ketua PTJ patut dapat juga. Okey. Banyak sangat Cik Daham. Akan banyak nanti Cik Daham. Betul, tu sebab saya concern PTJ yang besar. Saya concern sangat PTJ yang besar. Hujung tahun lah mesti masuk spam punya ni. Itu pun saya concern saya. Saya risau bila kita terlampau hantar banyak email, automatik dia akan jadi spam. Macam mana tu? So bayangkan kalau kita nak letak yang diorang hantar ni pun juga dah dapat notification. Itu lagilah. Maksudnya tak perlu. Tak apa. Saya tengah tadi saya setuju dengan seorang lecturer tadi. Kita pilih seorang yang mana yang semak tu saja akan dapat notification. Bukan you guys, bukan semualah. Siapa yang atas nama siapa yang disemak. Siapa yang semak tu lah. Contohnya Nabila yang semak, sisi tu pada Puan Nabila saja. Okay. Kita cuba bayang tu lah, kita based on siapa yang semak. Saya rasa betul lah macam sistem e-cuti pun macam tu. Cik Idham, sorry saya nak tanya. View saya tak sama dengan view Cik Idham lah. Tak ada dekat status yang dekat bahagian semakkan. Cik Idham special. Siapakah ini? Saya Wani daripada veterina, sorry. Jangan, saya 10cg punya level cik. Nampak tak? Okay, kejap saya semak dulu. Nama? Nura Alwani. Sebab dia keluar satu je. Tadi macam kosong. Kat atas tu tulis apa? Kat atas tu bila saya tekan semakkan industri dia ada tahun, nama ketua projek terus cari. Tak ada status lengkap ke tak lengkap. Ke view saya rasa. Bila klik nama projek, okay. Saya confuse ni. Yang mana yang tak ada tu? Lengkap tak lengkap tu dekat sini. Yang telah disemak. Kat sini. Oh, dia bukanlah ada dekat paparan yang satu lagi button yang kat atas. Yang ini perlu tindakan. Yang ni telah diambil tindakan. Okey, faham. Saya salah faham. Sorry. Okey, terima kasih. Sama. Okey, panjangnya Okey, juga yang ni tak apa. Yang carian ni kita faham. Puan Nuliana, nanti kita akan semak lah sebab ni memang happen to semua orang. Okey, siapa soalan sebenarnya? Cik Daham, Sofia daripada FPSK. Okey. Puan Sofia. Untuk yang dekat carian pengembangan industri tu kan, carian pengembangan, ada tak macam kalau kita boleh convert into Excel ke? Okey, saya ambil maklum asalnya. Nanti lepas ni kalau kita nak sort untuk, sebab kalau dekat faculty usually kita akan ikut input by department lah. So usually kalau masa iCris sistem sebelum ni agak ada button print kan? Untuk nak identify the department mana semua. So kalau tengok kalau yang sekarang punya sistem dia tak ada nama lecturer kan dekat tepi tu. Dekat sini. Nama projek dekat status tu tak ada nama pensyarah. Kalau sebelum ni kami boleh sort by nama pensyarah dekat tepi. Mana dalam field ni ada nama pensyarah. Okey, dia macam ni tau. Dia saya cerita ni dah balik kepada 2021. Masa kami build the table, dia back forward. Ada nak, ada tak nak, ada nak sebab dari segi orang yang sistem, bagi mereka benda tu kalau dah ada di dalam, tak perlu apply di luar. Dia akan jadi complicated kan the space. So apa penting yang kita nak sebenarnya? Itulah bagi pandangan mereka lah. So kami ambil inisiatif tu, that's why kami ada orang bertanya kenapa tak ada bintang semua tu kan. Dia akan memberi, diorang cakap jawapannya dia ada di dalam. Tapi tak apa, saya perasan yang print tu pun memang tak ada. Kita boleh cuba mohon nanti minta wujudkan download dengan print lah. At least ada Excel sudah boleh. Okay. Nanti saya minta download dengan print lah untuk selepas kita cari tu dekat table tu keluar download and print lah. Okay. Terima kasih. Sama. Semua tak ada. Rasa macam dulu ada kat Faedah dekat sini button print. Hilang. Tak ada Saya lupa dah.
Nanti saya tengok balik dekat feed. Rasa macam ada button print ni. Kat sini. Takut ter. Tak apa. Benda ada tak apa. Print dengan download. Saya rasa ada kat sini. Alright, okay, ada lagi pertanyaan. Tu pun sama, status penerapan bintang. Okay. Yang ini saya rasa ada dah bertanya pada saya lah. Saya rasa Puan Tirah jugalah yang, Puan Tirah memang banyak tolong saya 2 minggu ni untuk cari masalah dekat sistem. Kita perasan bintang tu tak ada. Bintang tu tak ada dekat ni lah Puan Aida. Saya rasa kena macam sort of wujudkan jugalah saya rasa, sebab untuk diorang view dekat sini lah. Untuk diorang dekat table semakan tu lah supaya dia boleh nampak direct lah. Tapi sebab saya masih menekankan sebab benda ni jangan risau, dekat KPI nanti boleh nampak yang bintang-bintang tu. Sebab ini just untuk semakan saja. Cuma bila diorang concernnya Puan, dalam ni yang tak ada bintang. Tak nampak dalam ni ada bintang berapa. Perasan tak? Baik. Kat luar tu saya tak kisah, yang dalam ni. Sebab rumusan dia tak ada bintang. Tu yang jadi macam orang tak tahu ni bintang berapa. Memang yang asal minta memang ada bintang. Itu orang saya pun pelik kenapa saya tak include kan. Itulah. Kalau tak ada pun nanti Cik Idham revise balik. Mana yang tambah tu buat sekali permohonan. Saya tak setuju letak ni lah depan lah sebab ni individual punya semakan. So better di dalam lah. Dekat sini lah. Nanti saya minta tambah nanti lah. Alright. Okay. Tadi siapa tanya? Okay, boleh Puan Joanna. Saya dah jawab kan? InsyaAllah nanti kita akan tambah dekat masa semakan tu dengan masa pengesahan. Kita akan masukkan bintang kat bawah ni. Sebelum tindakan. Kenapa high staff keluar lecture sedangkan saya? Okay, Cik Aizamri pagi tadi datang tak? Untuk kursus high staff? Datang pagi tadi kita dah explain. Semua orang akan dapat status tinggi sikit dekat high staff. Semua jadi lecturer dekat high staff. Itu memang dah aware, kita memang tengah tukar jawatan masing-masing lah. Dekat sebab memang high staff tujuan je memang untuk lecturer. Tapi kita ni special case, kita minta permission sebab kita related dengan few things dengan HKIP and everything. So kita minta sampai pelaksana pun boleh access lah. Terima kasih. Sama. Yang penting dengan sini bukan ketua PTJ Cik Azamri. Kat sini urus kita. Kalau sini ketua PTJ itu lain. Okey, baik-baik. Cik Am nak tanya, kalau macam projek fakulti, contohlah kalau projek tu ketua projek dia daripada fakulti A. Tapi ahli dia dekat fakulti B. Tapi dalam sistem projek tu dipak di bawah fakulti B. So, itu yang saya pelik sebab dia tak boleh, dia kena fakulti A. Sebab tu saya pelik kenapa keluar kat saya punya PTJ punya dashboard ni. Tak apa, Cik Ina nanti bagi saya bentuk benda ni rare ni. Tu lah, saya pun pelik tengok nama ketua, ini bukan nama pensyarah PTJ. Fakulti. Okey. Tapi kemungkinan mungkin dia memang buat dengan fakulti direct. Walaupun dia mungkin dia buat dengan fakulti direct. Tapi nanti kalau macam nak claim nanti macam mana? Dia sebab dia dah memang dia daftar macam tu sebab mungkin dia tak nak buat dengan fakulti dia. Saya tak cakap apalah kan. Kalau dia nak buat dengan fakulti sekolah perkanan sebab mungkin dia fikir duit tu daripada SPE yang dapatkan duit. Tapi dia cuma ketua saja. Kena tanyalah. Saya check dululah. Check dulu. Kadang-kadang mungkin macam tu dia ketua sebab dia tapi duit tu dari SPE yang dapatkan duit staff SPE lain lah. Okey. Tapi daripada segi pemakahan tu nanti akan dapat ke KPI ke? Atau KPI. Untuk KPI PTJ KPI kita pegang yang mana didaftarkan projek tu ke PTJ mana? Okey. Bukan ahli punya PTJ, ketua bukan projek ahli punya bukan ketua projek punya PTJ. So ketua projek tu boleh dia daftarkan dia fakulti A tapi dia nak daftar fakulti B, ikut up dia sebab dia yang lebih tahulah projek tu macam mana. So fakulti B lah yang dapat KPI tu. Okey. Cik Idham, dulu kita pernah ada kes dia tersilap tekan. Tu kena semak dulu tu. Kena semak dulu yang tu. Boleh mungkin nanti Yunus dah tahu tu return lah, so dia tukar. Baik. Alright. Okay. Ada apa-apa lagi? Saya nampak memang isunya kacarian ni. Ya saya.
Okey, berkenan Kamarul daripada HPUPM. Ya kan, Encik Kamal. Dan kami ni ada guna sama dengan FSK di mana aspek pelaksanaan di mana terdapat program yang dianjurkan oleh FSK, tetapi dari segi aspek pelaksanaan tu dikendalikan oleh pihak HPUPM. Okey. Jadi kalau kes macam tu macam mana ya? Saya nak jadi orang tengah boleh, tapi Cik Kamal, tapi ini macam saya cakap lah, you guys perlu discuss penggunaan tu, maksudnya penggunaan pelaksanaan projek tu. Contoh macam mana lab tu guna kat mana, percentage dia macam mana, duit tu dapat siapa yang dapatkan. Benda tu memang kena discuss sebab kita tak boleh nak dictate you punya. Sebab itu among you guys kan, sebab you guys pun memang collaborate, tapi tengoklah besar mana macam mana collaboration tu, siapa lagi portion lagi besar. Saya tak boleh nak kata itu memang hospital punya, tapi lecturer pun ada, yang medik pun ada stand dia kenapa dia nak letak kat dia. Benda tu memang kena discuss tu. Okey, kalau macam tu berarti saya buat satu discussion dengan pihak HPUPM, FSK dan juga pihak Jen, boleh kan berkenaan isu ni? Boleh lah, mungkin kita boleh explain lah. Macam industri nanti Cik Faiz mungkin boleh explain contoh macam mana collaboration, tapi pendaftaran tu saya memang kita orang tak boleh nak paksa siapa-siapa sebab itu hak ketua projek tu sebenarnya. Kalau ketua projek tu nak kat situ, melainkan you guys memang cakap okey sebab you buat dekat hospital, lab kita, staff kita, nurse semua everything kan. Ya betul. Ketua projek tu adalah ketua jabatan di hospital. Itu lain. Saya pernah isukan itu sebab you guys punya lab tu banyak orang pakai, tapi ownernya tempat lain. Fakulti. Saya faham itu. Tidak. Ya saya. Cik Nazif. Ketua jabatan tu ketua jabatan yang sama di fakulti. Dia guna sama. Jadi itulah. Macam ada juga kes jabatan di fakulti. Duit macam mana Cik Nazif? Kalau duit dari segi pendanaan tu melalui hospital ke melalui diorang? Diorang dapatkan tu? Dia dua-dua boleh. Dia juga nak decide macam mana itu yang ni. Kalau kita DAP tak boleh Cik Ilham. Kalau kita join di organize benda tu. Jadi separuh lah kalau macam tu. Dia sebab KPI fakulti lagi tinggi tau daripada hospital. Memang besar lah fakulti punya KPI kan. Bila fakulti dah tinggi, so inclination tu diorang nak letak dalam fakulti, tapi sebenarnya pelaksanaan tu di HP. Itu yang okay. Saya faham Sal, saya faham tu lah sebab bila guna sama boleh tak, tapi dia akan jadi redundant data lah kan. Sebab dia akan daftar dua tempat. Itu yang memang kita nak cuba elakkan lah. Itu yang berlaku dengan institut dengan fakulti. So kita dah decide kalau ikut you nak letak kat fakulti institut, so kita akan remove yang dekat fakulti. Macam tu lah. Tapi you guys lain sebab berlakunya berbeza. Yang ni dia share, memang kita share. Tak nak kena akan share kan. Tahu jadi saya bincang dengan Puan Siti dulu sebab kalau ia melibatkan sistem, dia kena tambah macam satu field PTJ. PTJ kedua lah. Mana masa dia daftarkan projek tu, sebenarnya ada 2 PTJ lah. Ada 2 PTJ dia kena input. Faham tak? Kita sebenarnya itu memang berlaku zaman institut dengan fakulti lah. Yang tu kita dah remove, kita jadikan satu institut saja ikut ketua PTJ. Tapi sebab hospital ni memang dia share, either way ataupun kita tengok pada KPI lah, mana KPI yang direct fakulti kita tak usik, kita remove pada hospital lah. Ataupun macam tu lah maksudnya. Contohnya grant kan, grant tu memang kita tak letak bawah hospital lah, kita letak je bawah fakulti. Itu contoh yang kita boleh discuss lah. Kita bincang lah Cik Idham. Betul. Sebab saya nampak memang tak boleh pusing macam mana pun sebab dia still akan guna sama. Sebab KJ-nya adalah orang yang sama. Betul. Okey, terima kasih Cik Idham. Okey. Puan Nabila, jadi kita WhatsApp lah. Boleh? WhatsApp sebab nak habis dah ni. Okey. Maklumat pendanaan nanti APK bagian fakta dan angka. Okey. Untuk pendanaan akan API dekat KPI. On-kan. Puan Siti Aida? Encik Daham? Ya saya. Maaf, ada Prof Nazrul daripada FPSK nak respon sikit. Boleh. Tu. Okey, dah ada fakulti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum. Minta maaf, saya ada mesyuarat dengan tak apa, Prof. Tak apa. Dengan daripada China, universiti daripada China. Jadi saya dengarlah berkenaan dengan ada Cik Nazri bagi info, memang betul lah.
ada memang banyak masalah pensyarah di Fakulti Perubatan kerana macam Cik Nazri katalah, KJ memang orang sama, tetapi pensyarah-pensyarah juga sama, pensyarah klinikal di fakulti dan juga di HP. Jadi mereka berbelah bagilah, nak bagi kat mak ke ataupun nak bagi kat ayah. Itu kau. Sebab tu saya selalu kata, mak ayah tak adalah nak bergaduh. Cuma anak-anak dia kena pandai lah, dia kena tengok mana projek yang berat belah mana. Kalau dia berat belah klinikal, berat untuk patient, dia lebih baik dia berada di belah mak lah kata Cik Nazri minta maaf belah mak lah. Tapi Prof, tadi kalau akademik ada undergraduate student dan sebagainya, dia lebih berat kepada ayah pula lah. Saya kata macam tu. Jadi kita tak nak lah itu memang ikut cakap Cik Nazri memang betul lah. Kami beri kepada budi bicara ketua jabatan dan juga ketua projek untuk menentukan di mana mereka nak mendaftar. So katakanlah mendaftar di hospital, HP lah punya. Kalau dia mendaftar dia orang risau. Saya kata jangan risau, itu KPI PTJ. KPI individual memang ada. Memang dia punyalah, tak ada orang lain punyalah. Kalau dia ketua projek, dia ketua projek lah kan. Betul Prof. Betul saya cakap tadi, kita tengok percentage macam mana usage of the project. Jadi itulah, lebih baik kalau boleh tak perlu urus tier ataupun fakulti ataupun pihak HP risau sangatlah. Saya rasa pensyarah-pensyarah KJ semua memang mereka arif lah dengan benda-benda begini. Mereka tahu bidang mana yang lebih berat. Jadi saya rasa pihak fakulti tiada masalah lah sekiranya pensyarah ataupun KJ mendaftar projek mereka di HP ataupun sebaliknya. Saya rasa tiada masalah juga sebab orangnya sama aja. Jadi kalau boleh saya nak mohon kepada pihak atasan lah pihak di pejabat KNC JIM untuk perhatikanlah benda ni, dan kalau boleh jangan jangan penalize lah seseorang. Itulah tu yang saya cakap tadi Prof. Mungkin kami tengok balik KPI yang kita bagi pada HP itu sendiri sebab hospital medik ni okey. Betul. Saya tak adalah, kita tengok balik itulah. Mungkin kita tengok sebab HP actually last year okey dah KPI kan. Kalau yang kita bagi sekarang pun ada isu ke sebab tinggi sangat juga sekarang kita bagi? Dia yang lain-lain tu macam aktiviti tu okey macam dari segi dana lah, because faculty tu okay. ada dana yang lebih besar. Faham. Sebab dia related dengan tu, saya faham. Nanti saya thanks Cik Aziz, selagi kita tak siap KPI sistem saya boleh discuss itu. Tak capai KPI, kita pun nak tolong faculty juga. Kita tak apa. Gaduh suami isteri ni. Sebab kita satu keluarga. Boleh tak apa. Saya rasa Cik Nazri, apa-apa yang katakanlah projek clinical trial ke drug trial ke, saya rasa pihak hospital patut jadi PTJ-nya lah. Sebab CRU ada di sana. Dia orang semua buat di sana. Jadi kalau katakanlah kalau research, kita kena tengoklah yang berat kat belah mana. Hospital ada KPI research ke? Tak ada. Kita tak ada KPI research, tapi ada gym saja. Dia ni Cik Idham ke? Tanya Cik Idham Prof. Walaupun dia research tapi dia dapat duit daripada industri. Betul, itu yang saya faham. Terus saya cuba nak sebab KPI duit dia orang memang tak achieve last year. Saya faham itu. Memang tak ada. Jadi kalau boleh bagi kepada ayah lah. Tambah ke Prof? Nak tambah ke apa? Mak tak nak kan? Tak apa. Ayah okey Prof. Tak apa, clear tak apa. Saya memang akan discuss ni lah sebab saya tahu isu yang ni. Sebab saya tengok KPI lain okey, mungkin yang wang tu memang kita tak perasan sebab dia related dengan jumlah. Actually dia related dengan jumlah aktiviti tu. Tapi bila aktiviti banyakkan hospital ni banyaknya in kind, kita terpaksalah reduce the money itself sebenarnya. Baik. So boleh, masih banyak ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Cik Idham. Terima kasih Prof. Puan Azlina, untuk ni okey, kita memang tak ada cara. Memang kita kalau boleh split the money, daftar 2 projek. Boleh? Okey. Split the money, daftar 2 projek. Sebab biasanya dia ada ke half-half. Maksudnya ada 2 ketua projek ke? Tak juga kan. Ketua projek biasanya contoh kalau IKP
KPI ahli je can be fakulti-fakulti, tak ada masalah. Tapi dari segi pendanaan tu, bukan KPI yang saya sebut ni, ini adalah pada KPI individu, tak ada masalah. Dia akan dapat duit tu juga. Dia akan masuk dalam LPPT dia. Berdasarkan pecahan yang ketua projek bagi, faraidkan. Kalau KPI PTJ, saya rasa fakulti okey dah. Saya rasa better letak di institut lah. Kalau nak dapatkan pendanaan tu. Okey. Dah masuk isu rumah tangga. Tak apa, biasa. Okey. Ada apa lagi dekat chatting dah settle. Okey, Puan Sinaida saya dah jawab tadi ya. Untuk pendanaan dia akan apply kat KPI, dia tak ada dekat facts and figure ya. Sebab facts and figure ni more kepada status project. Okey. Ada apa lagi soalan? Soalan lagi lama pada penerangan. Alhamdulillah. Ni yang bagus ni. Okey, kalau tak apa saya ucapkan terima kasih. Saya mohon mana yang ada kita minta tadi email pada saya type email saya dekat chat. Apa-apa isu yang jumpa berkenaan pelik-pelik dekat sistem apa ni? Sistem SMS beritahu saya ya. Buat sementara ni memang saya lead untuk this project untuk ICMS. Bila dah okey nanti kita akan serah pada industri dan komuniti lah untuk lead, untuk masing-masing punya modul. Okey, mohon email yang tadi saya sebut tadi tu. Saya ucap terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada penambahbaikan, kalau ada ruang khusus untuk modul lain, saya akan jemput lagi sekali. Puan Nabila nanti WhatsApp saya nak kena faham sikit yang tu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilham. Terima kasih Cik Ilham. Terima kasih.